Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semua penonton yang ada di stadium dan juga yang berada di luar pada petang ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bersama dengan seorang yang hebat, yang unggul di dalam dunia perniagaan, yang membawa konsep baru di dalam ekonomi bagi bumi seantero. Saya sebagai moderator pada hari ini dalam mini forum yang akan menceritakan oleh Datuk Muhammad Zahari Haji Awang yang lebih dikenali sebagai Zahari Wang Solution kepada para penonton ya dalam video ini yang dibuat secara live dan juga memberi sedikit ulasan dan pandangan bagi menambahkan pengetahuan kita semua berkaitan dengan ekonomi di era perubahan baru ini. Alhamdulillah. Sebelum saya lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan dengan lebih jelas siapa ini Datuk Zahari Awang. Datuk Zahari Awang adalah seorang usahawan yang begitu mempunyai pengetahuan yang tinggi, yang mana pengetahuan tulen berkaitan dengan ilmu keuangan dunia hari ini. Berumur lebih kurang 60 tahun dan beliau juga tidak mengenali penat lelah dalam perjuangan berasaskan memberi pandangan serta juga memberikan satu impak yang begitu mendalam dalam ekonomi sejagat pada hari ini. Alhamdulillah, kita akan dapat menikmati dan juga mempelajari ilmu yang akan dibawa oleh Datuk Muhammad Zahari Awang ini, yang mana beliau seorang kelahiran daripada Pulau Pelanga di bawah negeri Cik Siti Wakembang, yang begitu satu ketika dahulu dikotak-katikkan kepada beliau bagaimanakah beliau boleh mencapai tahap ekonomi dan juga menjalankan idea-idea ini kepada seluruh dunia. Jadi saya tidak akan mengulas panjang berkaitan dengan siapa ini Datuk Muhammad Zahari Awang, sebab kita dah ramai mengenali beliau sama ada di dalam negara kita ini dan juga di seluruh dunia. Di bumi Allah ini beliau terkenal bukan sahaja dalam 48 buah negara, tapi lebih daripada itu lagi. Jadi berasaskan kepada ilmu yang beliau telah congkilkan daripada buku-buku dan juga daripada diri sendiri, yang mana telah melahirkan ketulinan di dalam ciptaan dan juga idea ini, yang berasaskan kepada ilmu oleh ibu bani Melayu, iaitu Khatirah, yang bernama Mula Cipta Rupa Nyata. Dan inilah beliau mengamalkan satu kecerdasan yang tulen, dan beliau tidak berminat kepada kecerdasan buatan artificial intelligence ciptaan Eric Rober, kerana beliau berpandangan jauh ke hadapan secara one step ahead, ataupun lebih lagi beliau menyebut kata-kata Eric Rober yang diguna pakai oleh manusia, iaitu create a problem, present a solution. Maka hari ini kita para penonton di luar sana akan diberi pengetahuan baru apa itu ekonomi berasaskan keuangan yang dipelajari melalui pengalaman-pengalaman yang ditimba oleh beliau dan rakan strategik mereka, beliau di 48 buah negara, dan beliau berasaskan QE Capital, dan nama QE Capital ini daripada sinonim 2E/EE, iaitu Earth Economic Capital. Maka sekarang bermulalah mini forum Earth Economy Seminar pada petang ini, yang merupakan julung-julung kali diadakan di dunia ini, di bumi Allah yang tercipta ini. Dan kita mulakan mini forum ini di negeri kelahiran beliau, iaitu negeri Cik Siti Wakembang. Dan seterusnya lepas ini kita akan adakan juga forum-forum yang lebih besar daripada ini, insya-Allah. Dan saya sebagai moderator pada hari ini akan membual dengan cara terbuka kepada pengasas ekonomi global
economization, development exchange, business enhance, ekonomi global, pertukaran pembangunan dan meningkatkan niaga, iaitu dengan singkatan perkataan GDP. Dengan formula Zahari Awang Solution yang akan ditemubuat melalui ekonomi berasas kewangan yang dicipta bagi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia, bukan saja di bumi Malaysia, bumi yang tercinta ini, malah kepada seantero dunia. Ini pun setelah berlaku menjadi kenyataan, iaitu habuan daripada Department of Defense ataupun DOD, Amerika Tragedy, G20 dan Soviet bias yang akan berlaku pada bila-bila masa mulai hari ini. InsyaAllah, dan kita sama-sama doakan supaya kenyataan ini menjadi satu kenyataan yang jelas dan nyata. InsyaAllah. Untuk tidak melengahkan masa, saya ingin menemubuat Datuk Muhammad Zahari Haji Awang bagi berkongsikan kepada penonton di luar sana dan juga di stadium pada petang ini. Soalan saya, Datuk, dalam urusan perniagaan numismatik yang didagangkan oleh Datuk Muhammad Zahari oleh Datuk melibatkan di Zoris Hong Kong, bolehkah Datuk menyampaikan satu penjelasan untuk dikongsikan dengan orang ramai di mana video ini akan didengari, akan ditonton seluruh dunia dan sebagainya? So Datuk kongsikan kepada publik pada kali ini. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad bin Taib selaku moderator hari ini. Yang kebetulan pula Tuan Muhammad bin Taib ini dengan saya adalah anggota kepada RESPA. RESPA ini maksudnya dalam Persatuan Pegawai Kanan Polis yang bersara lah. Jadi apa yang diminta oleh moderator tadi demi untuk berkongsi dengan publik, dengan orang di luar sana, seperti saya sebut semalam, bahawa semalam saya buat satu video pendek yang mengatakan soal saya mengupas soal GDP. Dan GDP itu sebenarnya macam saya dah ulas semalam, bahawa daripada negatif Kelantan dijadikan positif, meletakkan satu tanda nama yang akan memberi kebaikan kepada orang Kelantan. Jadi apa yang saya janji semalam untuk episod hari ini, saya telah mengatakan hari ini untuk saya menjelaskan soal ekonomi Blue Sky Tiki Initiative sebagai konsepnya. Jadi apa yang kita domestic moderator tadi, bahawa numismatic business ini adalah untuk pemulihan dan penebusan pon-pon warisan yang ramai lagi orang tidak tahu. Jadi berkebetulan di Asia ini, saya mengambil peluang ini dan saya mengikutinya lebih kurang 7 tahun lepas. Dan saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT telah diberi perkara yang dikatakan warisan sebenarnya perkara benda yang terlalu berharga. Sebab itu semalam saya sebut bahawa di luar sana pihak akademik mempelajari ilmu 2x24, tetapi saya semalam saya sebut juga ilmu saya 2x218 dan pendeta Yahudi mengatakan 2x218 itu masih kecil berbanding dengan ilmu yang ada di Yahudi, iaitu 2x2 berapa kamu mau. Jadi sukalah hari ini saya menyentuh soal bom-bom yang saya perolehi ini sebenarnya dipegang oleh beberapa penyimpan bom yang diperolehi dari bapaknya dan dari gua-guanya zaman peperangan berlaku, peperangan pertama dan peperangan kedua, yang kita bersandarkan emas untuk kegunaan ekonomi ataupun dengan kata lain sekarang ini untuk cetakan kewangan baru dunia. Sebab itulah hari ini kalau kita lihat pemulihan dan penembusan bond ini
akan dicetak wang-wang untuk penggunaan di atas berlakunya kehancuran dunia, seperti kalau kita tengok di Rusia dan Ukraine, dan lepas ni juga antara Chechen dengan Poland, dan kemungkinan besar akan berlaku perang dunia ketiga. Jadi bom-bom ini disandar dan dicetak wang untuk kegunaan demand kepada cetakan ini untuk kegunaan pembangunan kembali dunia selepas perang dunia kedua. Jadi hari ini saya nak berkongsi dengan masyarakat umum bahawa bom-bom saya ini adalah amat bernilai, yang saya tidak pernah terfikir sebelum ini, bahawa bom-bom yang berbagai bentuk sama ada kotak besi ataupun berbentuk nota bank yang bernilai besar di 25 negara. Saya salah seorang daripada anggota kepada pemulihan dan penebusan bom ini untuk mendapat bayaran yang begitu besar oleh pihak DOD, American Treasury, G20 dan sovereign buyer. Biasanya sovereign buyer ni daripada China. Kerana bom-bom ini bernilai kerana sandaran emas yang nilainya, yang jumlahnya terlalu banyak. Jadi dunia telah lihat bahawa dengan cetakan wang melalui penebusan dan pemulihan ini akan dapat diguna oleh generasi selepas ini setelah menghadapi masalah-masalah penyakit dan sebagainya. Jadi saya nak berkongsi macam mana saya buat untuk dunia dalam ilmu blue sky thinking tadi, di mana saya telah merancang untuk mewujudkan sebanyak 4,039 syarikat yang mewakili negeri-negeri berdaulat ataupun kawasan-kawasan berdaulat di seluruh muka bumi. Kenapa 4,039 syarikat? Untuk meliputi 4,039 negeri-negeri berdaulat di bawah 195 negara di muka bumi. Kerana di Malaysia sendiri, saya akan set up 842 syarikat melibat kawasan-kawasan politik, khususnya kawasan Dewan Undangan Negeri sebanyak 603 Dewan Undangan Negeri, untuk kawasan Dewan Rakyat sebanyak 222 kawasan, negeri-negeri 16 dan negara 1. Tapi yang negara saya sudah buat syarikat dan telah pun ditanda niaga, tanda dagang. Sementara di seluruh dunia selain pada Malaysia sebanyak 3,214 syarikat mewakili 3,214 negeri-negeri berdaulat. Saya akan mendepositkan sebagai time deposit ataupun fixed deposit kepada setiap syarikat yang mewakili negeri berdaulat untuk jumlah 100 juta US untuk tempoh 5 tahun jangka masa deposit. Jadi saya akan setelah mendapat bayaran daripada DOD, American Treasury, G20 dan sovereign buyer pada bila-bila masa ini, kami akan mendepositkan setiap syarikat yang mewakili negeri berdaulat 100 juta menjadi totalnya 321 bilion 400 juta total. Tapi kena ingat, duit yang saya deposit ini saya tidak guna, hanya block fund. Dan blok hasil daripada blok fund ini selama 1 tahun 1 bulan saya menyertai trade program untuk leverage pendapatan. Jadi alhamdulillah saya ramai trader-trader top 5 world menghubungi saya daripada New Zealand, Australia, Singapura, Hong Kong, Dubai, China, Moscow, UK, Canada dan Amerika sendiri. 2-3 trader telah menjemput saya untuk menyertai trade program. Dan setakat ini saya mendapat bayaran untuk 80% 1 minggu keuntungan
untuk daripada trader negeri China. Sementara trader daripada Rusia iaitu Moskow sebanyak 50% seminggu. Setiap period untuk trade program selama 40 minggu. Jadi saya memilih sekarang ni untuk trader daripada China. Kalau saya letakkan 100 juta, saya akan dapat 80 juta seminggu, iaitu 80%. Kalau kali dengan 40 minggu, saya ada setiap syarikat 3.2 bilion dolar setiap negara yang saya trade, di mana 10% 320 juta akan digunakan untuk OPEX, Operation Expense, dan balance 2.88 bilion saya bagi dua, 45%, 45%, maknanya 50-50 juga. 1.440 bilion akan berada di Malaysia untuk satu negara, dan 1.44 bilion untuk negara yang dinamakan. Contohnya di Florida. Kerana Florida merupakan satu negeri, salah satu negeri daripada 50 negeri di Amerika. Jadi Florida, Reserve Bank Florida Company Limited akan memperoleh 1.44 bilion. Cuba bayangkan kalau semuanya ada 840, semuanya ada 4,039 syarikat. Bermakna saya telah mencipta satu ekonomi baru dunia melalui trade program. Kalau 4,039 syarikat didarab dengan 1.44 bilion, saya mempunyai Malaysian Foreign Direct Investment sebesar 5.816 trilion. Jadi kalaulah negara-negara berkenaan mempunyai 5.816 trilion, jadi Malaysia sebagai pusat kepada trade program ini, kerana 45% akan datang ke Malaysia. Bermakna Malaysia juga mempunyai 5.816 trilion dolar. Jadi ini saya akan jadikan sebagai domestic direct investment, sementara yang di luar sana sebagai Malaysian Foreign Direct Investment. Kalaulah kita ambil andaian secara tahunan 4% tahun interest. Kalau 4% tahun, setiap negara ada 4 juta. Kalau darab dengan 4,039, di mana interest ini, kalau zaman dulu dia panggil white wonder ball, tapi zaman baru ni mungkin saya buat letak nama baru. Bermakna 4% setahun, setiap negara 4 juta, darab dengan 4,039 company. Hasil daripada interest faedah ini saya namakan sebagai Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund ni akan dibawa ke Malaysia untuk diberi kepada rakyat sebagai negara ataupun sebagai negeri yang berdaulat. Jadi apa yang saya nampak di sini, bahawa sekiranya negara kita selepas ini dalam zaman kelaparan ataupun zaman inflasi yang tinggi, sekiranya pihak luar mensabotaskan negara kita, tak nak import minyak ataupun tak nak import gas, ataupun sabotaj berkait dengan minyak kelapa sawit. Kononnya pihak kacang soya kata kelapa sawit ini memberi kesan yang tidak baik kepada jantung. Bermakna kita tidak jadi masalah satu pun, kerana kita mempunyai pool keuangan negara ataupun reserve negara sebanyak 5.816 trilion. Dalam masa yang sama, seluruh dunia muka bumi kita mempunyai keuangan di setiap negeri. Bermakna inilah senjata ekonomi, kerana setiap negeri kita ada 100 juta. Setiap tahun kita ada 4 juta interest. Kalaulah mereka ini memberi masalah kepada negara kita ataupun tidak memberi sokongan, kita boleh batalkan deposit kita di setiap negara yang ada 100 juta. InsyaAllah kalau benda ni berlaku,
saya rasa kita akan berjaya dan doa je lah. Jadi satu lagi saya nak cerita berkait dengan perkiraan mudah. Masih lagi berkait dengan ekonomi Blue Sky Thinking Initiative. Saya andaikan penduduk Malaysia ada 32 juta orang. Dibahagi dengan 5 orang satu keluarga. Bermakna ada 6.400.000 keluarga. Inilah yang saya akan sebut lepas ni adalah keluarga Malaysia sebenar yang disebut oleh Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi daripada 6.4 juta tadi dia ada emas di Sokor. Tapi tak tahu nak buat. Dan kita akan ada juga di Australia, di Melbourne ataupun di Queensland yang pakar emas tadi, emas miner tadi, kita transport teknologi ke Kelantan, buat emas di Sokor secara blok macam bah saya di Filipina, 12.5 kg setiap bar, letak emas ini dalam bank dan kita sandarkan untuk dapat blok fund nilai emas, kita trade, leverage lagi. Jadi saya akan susul insyaAllah. Bukanlah saya nak apa-apa, saya nak bagi idea. Kalaunya tidak diterima idea ini moderator, kita buat amount kan kita ada juga, kita ada RESPA yang boleh tolong, kita ada Patriotic, kita ada M3, kita ada Insaniah, kita ada Perwira, kita ada PPIM, kita banyak NGO yang kita boleh tolong. Kita susun. Kalau pihak kerajaan negeri melihat kita ni cuba bermain politik, mungkin dia melihat secara takut kepada bayar-bayar. Demi Allah dan demi Rasul, kita tidak bermain politik. Kita politik kita untuk manusia. Pasal kita kira membantu manusia yang lain itu pahala yang besar Allah SWT bagi. Sekian daripada saya. Ada lagi soalan? Terima kasih Datuk. Banyak lebar Datuk telah terangkan. Datuk telah tekankan satu benda yang saya ingin tanya tetapi Datuk telah tekankan jawapannya. Iaitu sesungguhnya Datuk dan company dia bukannya bermain politik. Kita tidak bermain politik. Yang kita buat ialah untuk kebajikan masyarakat. Betul? Betul. Humanitarian. Humanitarian. Itu yang diterangkan, ditekan kepada Datuk. Jelas. Jangan pula salah faham kita nak ambil alih negara dan sebagainya. Jangan salah faham dengan isu itu. Jadi orang salah faham, nanti dia kata nak merintah. Tidak. Kita adalah lebih untuk penyampaian kebajikan humanitarian. Dan kita buat kerja mengikut kepakaran kita. Seperti mana surah Az-Zumar ayat 39. Yang mana kita dikatakan buatlah kerja mengikut kepakaran kita. Masing-masing buat kerja. Jangan kita kata kita nak dan sebagainya. Jadi dah terlebar, Datuk dah terangkan segala isu pun style thinking pun blue thinking pun Datuk dah terangkan, GTB pun dah terangkan. Saya rasa jelas sudah. Penjelasan ini jelas sudah. Jadi saya rasa Datuk ada sebelum saya tutupkan majlis kita ni, Datuk ada satu nak ucap. 1 minit. Silakan Datuk. Saya ambil juga kesempatan dalam 2 bulan lepas, satu Mak Saleh daripada Europe datang menghadap Tun Mahathir. Dia telah membawa satu sistem yang dinamakan Blue Economy. Dan nampaknya Tun Mahathir pun rancak berbincang dan kononnya Blue Economy ini, Blue Economy ini diterima oleh dia, oleh dunia. Jadi saya apabila tengok berita ini di forward oleh Tan Sri Sulaiman Muhammad, jadi saya terfikir, mana aku lebih baik? Pasal aku buat Blue Sky Thinking, dia buat Blue Economy. Jadi kita ni nak cerita Blue Sky Thinking ni untuk makluman moderator. Kita ni mengatasi Blue Ocean Strategy dan Blue Economy. Inilah dipanggil Blue Sky Thinking. Bermakna berfikiran di atas langit. Melihat kesusahan manusia di muka bumi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih, jelas sudah kepada kita apa bezanya Blue Sky Thinking dengan Blue Ocean ataupun Blue Ocean ni masih di bawah. Blue Economy pun sama blue ni.
Benda bulu ni sama lah tu. Okey. Okey. Jadi untuk tidak menguasai masa tak mencukupi, jadi saya ingin tutuplah majlis kita pada hari ini. Dan sebelum saya tutup, lupa nak beritahu kuih raya pun masih ada lagi. Kuih raya kita masih ada lagi. Dan Datuk, saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir pada hari ini atas undangan kami untuk mengadakan forum mini ini dan juga menjelaskan kepada seluruh manusia, rakyat yang memahami bahasa Malaysia ini, bahasa kita ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya sebagai moderator ini mengucapkan terima kasih juga kepada yang hadirin, yang hadir pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya ada like di dalam ini ada like sudah ada like ya. Saya tengok ada like. Bagus. Ikuti dan boleh bertanya kami seterusnya untuk kami jawab dengan lebih lancar lagi. InsyaAllah supaya kefahaman ini akan faham. Semua orang faham apa yang Datuk Zahari Awan. Ya, itu yang saya sebutkan. Jadi salah silap saya mohon ampun dan maaf. Dari segi bahasa dan kelakuan saya semasa mengendalikan program mini forum untuk ekonomi ini. Jadi keuangan ekonomi ini saya ucapkan ampun dan maaf dan terima kasih. Dan kita jumpa di lain kali lain video. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh tengok mana tu?